ini dunia digemparkan dengan satu penularan wabak yang dinamakan sebagai coronavirus ke seluruh dunia. Virus corona atau coronavirus COVID ini merupakan family virus yang menyebabkan berlaku berbagai jenis penyakit. Antaranya penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ni adalah demam biasa, sersema, kesesak nafas hinggalah menyebabkan penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV, dan juga penyakit seperti Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV. Dan sehingga sekarang muncul pula satu virus penyakit yang baru yang dinamakan sebagai novel coronavirus. Boleh tengok virusnya seperti ini, COVID-19. Okey, virus ini juga merupakan virus yang boleh tersebar melalui manusia kepada manusia yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincangkan tentang dari mana asal usulnya coronavirus ni. Coronavirus ni sebenarnya terletak di pasar Wuhanan. Pasar Wuhanan ni dia terletak di wilayah tengah China, di Wuhan. Okey, depa ni jual makanan-makanan eksotik yang bukan fitrah untuk manusia makan. Contohnya macam anjing, kelawar, serigala, buaya, dan makanan-makanan yang bukan dari kebiasaan untuk kita makan lah, orang kata kan. Dan orang yang pertama kena ni, menurut fakta, orang yang pertama kena ni adalah orang yang mendagangkan haiwan tu sendiri. Jadi yang depa ni punca sebenarnya tau, yang menyebarkan coronavirus ni. Dan sebab orang kata kehidupan di hutan, iaitu kehidupan liar, takkan sama dengan kita yang wujud di kehidupan moden sekarang ni. Jadi coronavirus ni berpunca dari haiwan kepada manusia, manusia kepada manusia. Ciao. Hai guys, hari ni aku nak kongsi dengan korang tentang simptom-simptom yang bagaimana orang yang dijangkiti dengan coronavirus ni, apa simptom-simptom yang mereka boleh detect. Yang pertama, pada hari yang pertama sampai hari yang ketiga, kita boleh lihat orang yang dijangkiti dengan coronavirus ni, badannya terasa seperti mana masuk angin. Lepas tu kerongkongannya sakit ringan-ringan. Dan pada ketika itu dia tidak rasa demam ataupun tidak rasa lelah. Dan pemakanan dia, orang kata sistem pemakanan dia macam biasa. Dia boleh makan macam biasa, dia boleh minum macam biasa. Maksudnya pada hari yang keempat, simptom itu kita boleh lihat. Yang pertama, dia rasa sakit kerongkongan. Yang tadi sakit ringan ni dia bertambah sedikit. Lepas tu yang kedua, badan-badan dia rasa lemau, dia punya sendi rasa sakit-sakit. Lepas tu badan dia mula terasa cirit-birit pada ketika itu. Itu pada hari keempat. Masuk pada hari yang kelima, kita boleh lihat simptom dia bertambah. Iaitu dia sakit kerongkongan dia sampai menyebabkan suara dia serak-serak. Lepas tu badan dia sangat lemau. Dan dia punya sistem pemakanan pada ketika itu dah rasa tak lalu, dah rasa kurang minum. Itu yang kita boleh lihat. Seterusnya, pada hari ke-6 kita akan mula rasa demam ringan. Lepas tu kita akan rasa batuk berlendir dan batuk kering. Lepas tu kita akan merasa sukar bernafas. Pada hari ke-7, demam akan lebih tinggi, di mana suhu akan mencapai sehingga 37.4 sehingga 37.8 darjah Celsius. Lepas tu kita akan terasa batuk berkahak, dan kita akan terasa sakit kepala dan cirit-birit. Pada hari ke-8 pula, kita akan demam akan mencapai sehingga suhu 38 darjah Celsius dan ke atas. Dan selepas itu kita akan mula berasa sukar untuk bernafas, dan setiap kali kita cuba untuk bernafas, kita akan terasa berat di dada. Pada hari ke-9 pula,
gejala tidak akan berkurang tapi akan terasa lebih lagi teruk dan semakin teruk. Baik, antara langkah-langkah yang disarankan untuk anda bagi membendung penularan wabak ini, yang pertama adalah kerap mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong tutup hidung dan mulut anda ketika batuk dan bersin, dan sebolehnya disarankan menggunakan tisu ketika batuk dan bersin. Kemudian terus buang tisu ni dalam tong sampah. Dan yang ketiga, elakkan bersentuhan dengan individu yang mempunyai gejala seperti bersalaman, bersentuhan dan sebagainya. Yang keempat, elakkan dari berkunjung ke tempat yang menjadi tumpuan orang ramai, seperti supermarket ke, seperti kedai makan ke, ataupun apa-apa je lah. Jika perlu jumpa pun, jumpa dengan pastikan jarak anda dengan orang tu berada pada sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang terakhir, sentiasa bawa bersama anda penutup mulut dan hidung dan juga sanitizer. Dan sanitizer tu pastikan gunalah, jangan bawa saja. Bila bawa tu, setiap kali pulang dari tempat orang ramai ataupun pulang dari membeli barang, membeli belum, guna. Sekian tu saja. Isu perintah kawalan pergerakan ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah Movement Controlling Order. Okey, sebenarnya ini bukannya satu peringkat di mana kita tidak boleh berkeluar langsung, tapi sebenarnya kita boleh keluar. Cumanya kita menyekat pergerakan kita ni daripada ke tempat-tempat awam yang ramai orang, supaya kita nak membendung virus ini daripada tersebar kepada lebih ramai orang. Okey, banyak isu atau persoalan yang timbul kepada masyarakat kita sekiranya kita menjalankan perintah kawalan ini. Okey, yang pertama ialah apa terjadi kepada pasangan pengantin, pasangan pengantin yang akan menjalankan sesi akad nikah. Okey, sesi akad nikah boleh diteruskan, tetapi disarankan untuk bilangan tetamu itu dikurangkan. Okey, seterusnya, apa juga akan terjadi sekiranya barang-barang keperluan di rumah kita habis? Okay, anda masih boleh pergi ke pasar raya dan restoran-restoran, tetapi dalam keadaan yang cepat ataupun membungkus makanan tersebut dan makan di rumah. Sebabnya anda tidak mahu menghasilkan kontak dengan masyarakat lain. Begitu juga dengan warga negara Malaysia yang mempunyai pasangan daripada negara luar. Apakah mereka masih boleh pulang ke negara kita sekiranya perintah kawalan ini dilakukan? Okey, sebenarnya mereka boleh pulang ke tanah air, tetapi mereka perlu menjalankan self quarantine, iaitu mereka perlu kuarantin diri mereka sendiri ataupun pergi ke pusat seperti hospital dulu untuk menjalankan sesi scanning. Okey, begitu juga terjadi kepada pelajar-pelajar foreigner. Mereka yang telah pulang ke tanah air, mereka tidak boleh kembali ke Malaysia buat sementara waktu sehingga perintah kawalan pergerakan ini tamat. Jika kalian mendengar ada satu wabak di wilayah lain, janganlah kalian masuki wilayah tersebut. Dan jika wabak tersebut masuk daerahmu, maka jangan keluar daripadanya. Dan ada satu kisah pada zaman Khalifah Ar-Rashidin, Umar Al-Khattab. Beliau membatalkan lawatan ke negeri Syam ketika mana waktu itu berlaku wabak taun. Dia menghantar surat kepada Ubaidah dan Ubaidah membalas dan menanya mengapa melarikan diri dengan takdir Allah. Umar Khattab membalas menyamakan daripada wabak yang ditakdirkan Allah dan menuju kepada Allah yang menyelamatkan daripada wabak dengan takdirnya juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, doa itu senjata orang mukmin. Jadi di sini saya ingin berkongsikan satu doa yang kita boleh jadikan antara salah satu usaha kita untuk menghindar daripada wabak coronavirus ini yang sedang tular sekarang ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasayyil asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang teruk.
Jadi sebagai individu Muslim, seharusnya kita ada sesuatu doa di dalam diri kita, yang mana kita jadikan doa itu sebagai amalan tambah-tambah di dalam situasi negara kita yang sedang boleh saya katakan dalam keadaan separuh kritikal sekarang, untuk kita menghindar daripada wabak coronavirus ini. Saya Mawadah. Saya Farhan. Saya Naim. Saya Syukri. Saya Arif. Saya Ali. Saya Mawadah. Saya Rizwan. Saya Hazan. Saya Awi.